Terima kasih Syafiq. Itu dia lokasi pelancongan di Perak. Banyak sebenarnya lokasi pelancongan yang kita boleh pergi. Hashtag kita jaga kita, kita tolong kita dalam memperkasakan kembali industri pelancongan semasa PKPP ini. Baiklah, selepas ini saya akan nak merungkai satu lagi satu inisiatif yang dijalankan untuk memperkasakan industri sawit di Malaysia. Apa kata kita lihat teaser ini dulu. Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia atau MSPO adalah penggerak utama bagi meyakinkan masyarakat pengguna tentang kemampanan minyak sawit keluaran Malaysia. Pensijilan MSPO memastikan kesejahteraan rakyat, mengekalkan kelestarian bumi dan keuntungan ekonomi. Ya, MSPO merupakan satu standard ataupun pensijilan untuk memastikan industri minyak sawit di Malaysia sentiasa kompeten di pasaran antarabangsa, dan juga yang paling penting adalah satu elemen untuk memastikan penjagaan alam sekitar dalam perladangan kelapa sawit. Jadi bersama saya hari ini untuk merungkai tentang MSPO ini, bersama saya adalah Encik Mukhtar Suhaili, pengerusi Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC. Baiklah Encik, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Jadi mungkinlah yang pertamanya ini, adakah sebenarnya sektor perladangan dan juga komoditi tertakluk di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita? Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya untuk bersama pada hari ini selaku pengerusi kepada Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia MPOCC. Dan sebagaimana kita maklumi, pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada semua industri. Jadi industri sawit pun tidak terkecuali. Walau bagaimanapun kita bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang sangat prihatin apabila membenarkan industri sawit ini terus beroperasi, tapi perlu mematuhi kepada standard operating procedure, prosedur operasi standard, termasuklah perkara-perkara yang berkaitan sebagaimana dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga kepada Menteri yang berkaitan iaitu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, yang mana dengan membenarkan industri sawit ini terus beroperasi, kita melihat komoditi sawit ini harganya terus meningkat pada hari ini. Dan kalau kita bertemu dengan peladang-peladang dan juga pengembun kecil, sekarang mereka sangat gembira dengan harga minyak sawit yang ada hari ini, termasuk buah tandan segar. Jadi terkesan tapi dibenarkan beroperasi, jadi ada kebaikannya untuk negara kita. Saya sempat balik kampung, ayah saya gembira. Alhamdulillah. Dia kata bulan lepas sawit dapat 9 tan. Oh, banyak. Itu satu perkembangan lah. Ya. Jadi saya dah sebut tadi, MSPO itu adalah standard dan juga pensijilan. Mungkin secara khususnya, apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai pensijilan ataupun standard MSPO itu? Ya, secara asasnya MSPO ni ialah bagaimana kita nak bagi pengiktirafan kepada kebun-kebun dan juga pekebun dan juga kilang-kilang yang minyak sawit ini. Dan asasnya ialah bagaimana kita mempunyai prinsip yang mengamalkan good agricultural practices, iaitu amalan pertanian baik, bagi memastikan semua sawit ini daripada awal semenjak ditanam sampailah dituai dan juga minyak sawit dihasilkan ini berada dalam mampan. Jadi ada 7 prinsip. Ini adalah 7 prinsip yang kita amalkan untuk memastikan kecemerlangan minyak sawit mampan ini. Kalau boleh saya bacakan. Silakan. Yang pertama ialah tanggungjawab dan komitmen pihak pengurusan. Ini sangat penting bagi memastikan pengurusan ladang dan juga yang terlibat dengan industri ini mempunyai komitmen untuk kelestarian kemampanan minyak sawit. Yang kedua, ketulusan. Kita nak memastikan bahawa semua pemain industri ini, termasuklah bukan sahaja dalam negara kita ini, tapi termasuk pengimport minyak sawit di luar negara, contohnya Eropah. Mereka juga tahu bahawasanya kita telus dari segi data-data kita bagaimana minyak sawit kita dihasilkan. Yang ketiga ialah kepematuhan keperluan undang-undang. Sebab itu kita contohnya yang kita sebut tentang dari segi tanah, kena ada grantnya. Dan kalau berkenaan dengan Native Customary Rights ataupun NCR ini, maka perlu mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada. Yang keempat, tanggungjawab sosial, kesihatan, keselamatan dan syarat-syarat pekerjaan, iaitu kita nak pastikan bahawasanya minyak sawit kita ini dihasilkan secara mampan, tidak ada forced labor, tidak ada buruh paksa, tidak ada child labor, tidak ada buruh kanak-kanak dan sebagainya, dan pastikan majikan ini menjaga kebajikan pekerja mereka dari sudut gaji minima, dari sudut kesihatan dan sebagainya. Yang kelima ialah persekitaran ataupun sumber semula jadi, biodiversity dan perkhidmatan ekosistem, yang mana kita kena ada pengurusan alam sekitar, plan pengurusan alam sekitar ataupun environmental management plan, yang kita nak pastikan bahawasanya kita ini tidak ada nyahutan, tidak ada mencemarkan alam sekitar. Itu sangat penting dalam
dalam kemapanan minyak sawit kita. Yang keenam, amalan baik. Saya dah sebut tadi good practices, agricultural practices, amalan pertanian baik perlu diamalkan. Dan yang ketujuh dari segi pembangunan penanaman baru yang saya sebut tadi, tak ada minyak hutan. Bahkan kerajaan sekarang committed untuk memastikan jumlah tanah yang ditanam kelapa sawit ini kita telah limitkan kepada hanya 6.5 juta hektar saja bagi memastikan bahawasanya minyak sawit kita ini dihasilkan secara mampan. Jadi itulah lebih kurang apa yang dimaksudkan dengan MSPO. Dan kita juga faham bahawa standard ini bukan satu standard yang baru. Jadi dari segi kadar di Malaysia sudah berapa peratus yang telah ada standard ini? Ya, menarik soalan ini. Dan sebenarnya untuk makluman kita semua, MPOCC telah menghasilkan satu aplikasi. Aplikasi ini namanya MSPO Trace. Kalau kita yang pergi menggunakan Apple boleh pergi ke App Store, yang gunakan Android boleh pergi pada Google Play Store. Kita ada namanya aplikasi MSPO Trace. Dan berdasarkan ini adalah live data, data yang sentiasa dikemaskini daripada hari ke hari. Sehingga hari ini berdasarkan data yang kita ada ini, sebanyak 87% daripada tanah yang ditanam kelapa sawit ini sudah memperolehi sijil MSPO. Manakala data yang ada juga, kilang-kilang yang ada hari ini, daripada 452 kilang di seluruh negara, hari ini sudah 418 memperoleh pensijilan, iaitu sekitar 93% daripada keseluruhan kilang ini. Jadi progres yang sangat baik. Dan cuma dari segi ini, walaupun kita sudah capai 87%, pekebun kecil persendirian ni yang masih kita perlu tingkatkan lagi peratusannya. Sebab itu kita di peringkat MPOCC dengan kerjasama Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB menjalankan siri-siri jom MSPO. Kita sudah adakan sepanjang PKP ini, sudah pergi ke Macang, Kuala Nerus, Pagoh, Tanjung Piai, Puncak Borneo, Sandakan, dan hujung minggu ini akan diadakan di Sibuti, dan selepas itu ke Seri Aman, ke Keningau, dan seluruh negara kita akan jelajah untuk memastikan pekebun kecil ini juga tampil ke hadapan untuk disijilkan dengan MSPO ini. Sebab kita nak pastikan semua yang terlibat dengan industri sawit ini menghasilkan sawit secara mampan. Itu hajat dan hasrat kita. Cuma apabila kita sebut tentang pekebun kecil, mungkin mereka kebanyakan berada di kampung ataupun di luar bandar. Cuma apabila kita kata anda perlu untuk mendapatkan sijil ini untuk memastikan anda semua berada dalam standard antarabangsa lah senang cerita. Cuma dari segi faedah, dari segi kosnya bagaimana? Berapakah kos yang perlu dikeluarkan, dan juga dari segi jaminan jualan kelapa sawit itu perlu bagaimana? Ya. Soalan ini menarik. Ayah saya sendiri adalah pekebun kecil, dan saya dimaklumkan tuan pun ada ladang kelapa sawit. Jadi kita di peringkat kerajaan ini, kerajaan yang saya rasa sangat prihatin, semua kos bagi pekebun kecil untuk mendapatkan pensijilan MSPO ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Lebih daripada itu, kita juga ada pegawai-pegawai kita yang bagaimana nak menggalakkan pekebun kecil ini mendapatkan pensijilan. Di MPOB kita ada lebih kurang 550 tunas, pegawai tunas, tunjuk ajar dan nasihat sawit. Di seluruh negara ada lebih kurang 550 pegawai di bawah MPOB. Manakala di bawah MPOCC, kita ada juga pegawai outreach kita. Ada di Sarawak, ada di Sabah, juga ada di Semenanjung Malaysia. Yang mana nak menggalakkan pekebun kecil ini supaya mendapat pensijilan ini. Baik kepada mereka. Kos ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, kalau sekiranya mereka mengikuti good agricultural practices ini, amalan pertanian baik, mereka akan dapat hasil yang lebih baik, lebih banyak. Jadi apabila hasil lebih banyak, secara automatik pendapatan mereka pun akan bertambah. Jadi itulah faedah yang akan diperolehi dengan pensijilan MSPO ini. Dan juga selepas PKP dan juga Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dilaksanakan, bagaimana MPOCC meneruskan operasi dengan mengambil kira SOP yang telah ditetapkan, khususnya dari segi audit dalaman dan sebagainya? Ya, memang kita berusaha bagaimana nak adjust ourselves dengan situasi PKP ini. Jadi apa cara yang kita buat, antaranya bermula daripada 18 Mac tahun ini, kita cuba mengadakan audit secara remote. Dan kita minta kepada semua certifying bodies ini, badan pensijilan ini, cuba mengadakan satu prosedur audit dalaman yang masih mematuhi lagi PKP, tapi masih boleh melaksanakan audit ini secara atas talian contohnya. Dan untuk audit di lapangan perlu mematuhi SOP yang dikenakan oleh KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi audit ini berjalan walaupun ada impak dia.
memang kita terpaksa slow down sedikit dan ada beberapa audit itu yang kita bagi kelonggaran bersyarat, tapi pada asasnya masih lagi kita teruskan pensijilan ini dan sehingga hari ini masih diteruskan walaupun dalam keadaan PKP, tapi dengan mematuhi SOP yang ada yang dikenakan oleh kerajaan. Dan audit itu adalah satu keperluan apabila kita ada standard ataupun pensijilan sebegini. Cuma tadi angka 87% itu hampir dengan 100%. Jadi usaha untuk kita dapatkan 100% itu, adakah ia terkesan akibat daripada COVID-19? Adakah ia menjadi perlahan ataupun bagaimana usaha untuk kita rapatkan kepada angka 100%? Ya, sebab saya rasa MSPO ini antara tujuan asasnya adalah sebagai langkah strategik untuk meningkatkan daya saing dan memperkukuhkan industri sawit. Hasrat kita memang kita nak pergi pada 100%. Ini hasrat kita, tidak pernah berubah. Cuma sebagaimana saya sebut tadi ini, antara yang remaining, yang tinggal 13% ni mostly daripada pekebun kecil persendirian. Jadi kita akan teruskan usaha untuk memberi kesedaran kepada pekebun kecil, termasuk program Jam MSPO yang saya sebut ni tadi, kita jelajah seluruh negara ni bagi kesedaran kepada pekebun kecil. Dan saya nak mohon kepada pekebun kecil yang mungkin tengah mengikuti kita secara langsung ini, datanglah kepada MPOB dan MPOCC, berjumpa dengan pegawai tunas kita, berjumpa dengan Outreach Officer MPOCC. Mereka sangat bersedia untuk memberi tunjuk ajar bagaimana untuk mendapatkan pensijilan ini, dan saya berharap supaya dengan adanya kerjasama daripada semua pihak, kita boleh mungkin dah capai 100% itu mungkin sedikit mustahil walaupun dengan keadaan semasa. Tapi kita boleh usahakan mencapai yang semaksimal mungkin dengan kerjasama daripada agensi MPOB dan MPOCC dengan pekebun-pekebun kecil dan juga semua pemain industri. Kerana kita ini Malaysia adalah negara pengeluar minyak sawit yang kedua terbesar di dunia. Betul. Dan minyak sawit kita pun dikenali antara yang sangat berkualiti, dan kita perlu memastikan dengan adanya MSPO ini minyak sawit mampu dapat terus kita hasilkan demi negara, insya-Allah. Dan yang paling penting apabila anda mengikuti segala standard yang telah diperkeluarkan itu ataupun segala prosedur dalam standard tersebut, ia adalah satu jaminan untuk hampir katakan 100% jugalah akan menghasilkan hasil yang lebih baik selepas ini. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhtar Suhaili, Pengerusi Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia, MPOCC, merungkai bagaimana standard yang perlu pekebun kecil ambil untuk meningkatkan penghasilan minyak sawit di Malaysia. Kita berehat seketika.